Jadi kita lihat benda ni digambarkan ada kekuatan, sebenarnya tak ada kuat. Kerajaan Dan yang paling sedih tu tengok anak-anak muda yang bekas ahli UMNO. Tak tahulah, orang kata dia orang dah masuk DAP, ada yang kata belum, saya tak berani nak tuduh lah kan. Sebab seorang tu saya tanya, dia kata dia tak masuk kan. Seorang tu kata dah masuk, tapi tunjuk kami comrade DAP, DAPC, dia kata. Dia title sendiri dalam wall kan. Itu saya tengok sedih lah. Sedih, anak muda yang seorang yang saya pernah bawa masuk ke UMNO Lembah Pantai, yang saya nampak ada potensi sebab dia belajar lawyer, potensi tu dinaikkan lah. Kita ni dah tua, so kita tengok mana-mana orang muda yang ada potensi, saya selalu macam tu, saya tarik masuk. Saya tak bertanding, tak nak muda kan. Tapi tiba-tiba tengok posting, with my comrades from DAPC. Comrade, saya ingat comrade ni selalu satu parti lah kan. Tapi bila dia WhatsApp, dia kata bukan. Lepas tu seorang lagi memang mengaku masuk DAP pun kan. Itu yang ramai orang sedih lah. Tapi itulah, kalau dah masuk DAP, kalau tak masuk DAP pun tak payahlah ambil bergambar dengan DAP. Tapi itulah. Dan inilah bila kita kritik, dia kata kita serang UMNO. Sebenarnya kita sayang UMNO, kita tak, orang Melayu tengok meluat. Dan kita ni sebagai jurucakap di luar ni kan, kita bukannya hari-hari boleh cakap dengan presiden. Inilah tugas kita sampaikan. Ini menjahanamkan UMNO. Tapi banyak orang tuduh kita, kita nak serang UMNO kan. Sebenarnya yang menyerang UMNO tu ialah orang yang cakap dekat pemimpin apa yang pemimpin nak dengar. Dia tak berani cakap dekat pemimpin apa yang pemimpin patut dengar. Pemimpin bukan boleh tahu daripada kedai kopi hari orang sembang apa, bukan dia boleh baca apa yang orang sembang dekat dalam dekat sosial media selalu kan. Jadi itulah kita kena sampaikan pada pemimpin, walaupun kamu tak suka dengar, inilah yang orang cakap kan. Itulah. Okey, saya nak pergi kepada soalan kedua. Saya nak tanya pendapat saudara Atan Rikas ya. Apa pendapat saudara Atan? Ahli-ahli UMNO tidak berpeluang atau perwakilan tidak berpeluang memilih pemimpin pada pemilihan agung UMNO, pemilihan UMNO baru-baru ini, tak berpeluang memilih presiden, tak berpeluang memilih timbalan presiden, dan ada kekangan secara tak langsung nak memilih itu inilah kan. Maknanya ada manipulation lah sekarang. Ada yang ini kata kabar lah, ada manipulation dalam pemilihan. Itu yang saya dengar lah, tak berani nak tuduh. Mereka tak ada peluang. Dan mereka tak ada peluang nak bantah apabila Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO mengumumkan secara peribadi yang UMNO akan jadi tulang belakang kepada Pakatan Harapan pada 3 Bengal akan datang. Itu saya rasa saya tak dapat baca berita lah yang benda tu dibincangkan pada peringkat Majlis Kerja Tertinggi. Dan benda tu ada yang berpendapat sepatutnya dibincangkan di PAU sebab itu selalu satu keputusan besar. Okey. Jadi ahli UMNO tidak berpeluang untuk mengambil bahagian dalam keputusan tu. Jadi apa you rasa ahli UMNO patut buat untuk menyampaikan mesej kepada Presiden UMNO dan juga kepada UMNO, inilah perasaan orang Melayu pada PRN akan datang ni. Okey, ini sangat signifikan bila mana kita lihat sebenarnya UMNO ataupun Presiden UMNO ni dia tidak ada sokongan grassroots sebenarnya. Dia tidak ada sokongan. Dia hanya dapat bertahan sebagai Presiden UMNO melalui dengan usul yang dibawa dalam PAU baru-baru ni. Dan kemudian usul itu bila dibawa kepada ROS, dan ROS telah mengeluarkan satu surat bahawa apa yang berlaku itu tidak mengikut peraturan. Itu semua orang tahu itu tidak berperlembagaan. Ya. Tapi diselamatkan diselamatkan oleh kuasa menteri. Itu yang pertama. Kemudian bila ada lagi kata-kata ini, UMNO sedia untuk menjadi tulang belakang pula dalam menyokong kerajaan perpaduan ataupun Pakatan Harapan. Kita nak bagi tahu Zahid, ada yang menganggap perkataan tulang belakang tu sebagai kuda tunggangan. Ya, kita boleh katakan begitu. Tulang belakang kuda tunggangan. UMNO ni dah bersedia untuk menyokong Anwar dan juga Pakatan Harapan sekurang-kurang untuk 3 PRU lagi. Dan bila masa pula kita ahli-ahli UMNO ni bersetuju, dan dalam PAU yang lepas 2022 tidak ada endorse untuk kita menyokong sampailah selepas PRU 16. Ya, timbalan presiden pun kata kita bukan masuk gabungan dia orang. Kita hanya nak membentuk kerajaan saja supaya kerajaan boleh berfungsi. Ya. Pada peringkat awal Zam, sebenarnya kita dah tahu semua, rakyat dah tahu, kita menyokong kerajaan perpaduan adalah atas titah dan saranan yang di Pertuan Agong. Atas cadangan. Bukan titah. Titah itu satu arahan. Ya, cadangan dan saranan sebab untuk selamatkan negara dan rakyat. Itu kita dah terima. Tapi untuk PRN, itu saya dah sama terima. Untuk PRN tidak ada. Sepatutnya dia kena bawa Presiden UMNO, MKT kena bawa ke
PAU khas ataupun EGM UMNO untuk mendapatkan keputusan Sama ada akar kita undi. pergi Solo ataupun dengan dia orang. Ya, sama ada kita nak solar ataupun bersama, kena bawa EGM. Tidak boleh suka-suka daripada Presiden MKT, sebab UMNO bukan dimiliki oleh Presiden semata-mata. Betul. UMNO dimiliki oleh 3.45 juta Sebab tu dia ahli. kata kerajaan sekarang ni kerajaan Anwar Zahid. Saya setuju. Itu keputusan Zahid seorang. Saya rasa mungkin ada naib Presiden UMNO pun tak setuju. Mungkin ada ahli MKT pun yang tak setuju. Dan saya yakin ramai ketua-ketua bahagian tak setuju berdasarkan kepada komen-komen yang masuk ke dalam you punya live tu. Banyak yang tak setuju, banyak yang setuju dengan you yang benda ni kami tak setuju pun nak benda. Dan ramai kata macam mana aku nak kempen dengan DAP ni, masih geli lah kan. Jadi itu sebenarnya bukan keputusan ahli UMNO, bukan keputusan UMNO, tapi keputusan Presiden UMNO. Dan saya setuju ini UMNO bukan Zahid Hamidi punya kan, itu kena sedar. Dan bila kita kata macam ni, kita dituduh menyerang UMNO, menyerang Presiden. Bagi saya tak ada satu orang pun yang tak boleh dikritik selain daripada Nabi. Saya sebagai orang Islam kan, ini kan lagi Presiden UMNO. Dan Presiden UMNO jelas-jelas buat bersalah. Jadi tak kurang bijak lah nak kata kita serang UMNO dan serang Presiden. Kita kritik, tapi cara kita kritik tu kena terima lah kan. Ada yang bercakap, Zam, juru cakap UMNO ni, dahulu singa dah bertukar menjadi tikus ni. Dia boleh kata, Atan, kalau kamu tidak bersetuju dengan Anwar Ibrahim, kamu diam saja. Bila masa demokrasi ni, kita duduk dalam kerajaan, kita tidak boleh kritik ke? Kritik berbeza dengan fitnah, betul tak, Zam? Nabi cakap, kalau tengok satu kemungkaran tu, kita cegahlah dengan tangan. Kalau tak boleh cegah dengan tangan, cegah dengan mulut. Tak boleh cegah dengan mulut, cegah dengan hati. Ini benda kita boleh cegah dengan mulut. Kenapa nak diam? Betul. Sebab itu kita tidak bersetuju sehingga hari ini, Zam, nama kita ini dijadikan sebagai musuh oleh orang yang juru cakap UMNO ni lah. Dia kata saya ni, Zam ini pembelot menyokong Tun M pula, menyokong Perikatan Nasional pula. Sebab macam-macam tuduhan. Sedangkan kita ahli UMNO, kita adalah supporter Datuk Seri Najib. Tapi macam-macam tuduhan. Yang tuduhan-tuduhan tu lain kali lah saya jawab. Tapi sebenarnya saya tak kisah pun nak cakap apa. Sebab yang penting kita tahu kita ni siapa. Allah tahu kita siapa. Itu yang lebih penting saya. Nak jawab tadi, alah, sok mic tu besar. Jadi saya tak layan. Sebab kata orang putih, my conscience is clear. Jadi tak peduli sangat lah. Kalau ada masa saya layan lah juga kan. Kita tahu dia gini. Dan kita pun kerja kita dah 5 tahun dalam PH. Tak ada beza pun dengan sekarang. Saya tak ada berselindung pun nak PH menang di Selangor. Jadi apakah you rasa ahli UMNO patut buat pada PRN akan datang ni? Saya kata ahli UMNO patut buat apa dia untuk PRN ni, jangan undi Pakatan Harapan. Ya, betul. Ini protes jelas. Kita kena hantar mesej daripada hati kita yang jelas, ahli-ahli UMNO. Sebab untuk PRN negeri belum ada keputusan, PAU khas pun tak ada. Jadi kerjasama kerajaan perpaduan adalah untuk peringkat pusat saja, kerajaan persekutuan. Dan untuk negeri, ahli-ahli UMNO kena tolak Pakatan Harapan. DAP, PKR, Parti PAN ini kena tolak. Untuk kita hantar mesej ini kepada pemimpin. Sebab pemimpin seolah-olah tidak mahu mendengar suara akar undi.